Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin bab yang ke-60. Bab 60. Babul karami wal judi wal infaqi fi wujuhil khairi thiqatan billahi ta'ala. Bab al-karam, murah hati, jud, dermawan, serta menggunakan harta dalam hal kebajikan dengan penuh kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla. Mana orang yang berani, yakin dengan rezeki Allah beri, dia akan jadi pemurah, dia akan berani mengeluarkan harta dia, sebab Allah janji dah, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu dermakan dalam kebajikan, Allah Ta'ala akan ganti. Jadi alhamdulillah dalam seri lepas kita dah bincang tentang cara Tuhan nak ganti tu macam mana. Adakah kita bagi derma RM1, stokor mari esok 700, bergolek mari. Macam-macam cara Tuhan ganti. Kita derma, Allah Ta'ala bagi berkat rezeki kita murah. Ni ada seorang sahabat kita ni, dia tanya pokok durian, orang panggil durian apa ni, orang buat ubat ni, durian daun, durian selak, bukan apa bang? Besar buah dia. Orang lagi tanya dia, ni buah baju ke apa ni? Ustaz. Dia kata baju ke apa? Ustaz kata wis sedekah banyak, buah besar juga. Kata yakin jadi, insya-Allah. Ni kita hafsah tu lah kita nak jual mahal. Dia kata dah hafsah ni kita nak sedekah. Itu hai kati banyak lagi. Sedekah sebiji sepokok mari. Masya-Allah tabarakallah. Dia kena yakin. Ayat yang kita baca dalam surah As-Saba 13, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Kan Allah kata aku ganti itu cara Tuhan nak ganti macam-macam. Baik, kita sambung perbincangan kita dalam hadis yang ke-550. Masih dalam bab yang sama. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif, muttafaqun alaih. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah nak jadi orang Islam yang baik? Orang Islam yang baik itu macam mana? Kan? Nabi beri jawapan yang simple, dia mudah ya. Apa dia? Yang pertama, tut'imut ta'am. Hendaklah kamu memberi makan. Kita kena banyak beri makan kepada orang. Sama ada kita masak, panggil orang makan, ataupun kita beri makanan kepada dia. Tak kira lah cara beri makanan, beri beras ke, beri ayam, ikan, daging, tut'imut ta'am. Tapi yang lengkap, yang sempurnanya, beri makan tu makanan yang siap. Kita hollow tu dia boleh makan dah. Tak kira lah sama ada kita panggil ke rumah dia, ke rumah kita jadi tetamu, ataupun kita hantar ke rumah dia. Ini ciri yang pertama. Zaman kita hari ni mudah sangat-sangat, masya-Allah tabarakallah. Tak payah berasak dapur kata orang. Banyak tukar-tukar masak nak tolong buat. Bagi tahu ya, cik, tolong masak 100 bungkus nasi goreng esok. Nak pukul 6 petang saya nak ambil, nak hantar pergi masjid, ada kuliah malam ni. Jalan terus kan. Setengah tu sekali ngehantar lagi. Tak payah mari ambil, saya pergi hantar. Dia tolong servis pula lagi.
dia tolong hidang lagi, tolong bagi. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Jalan kebajikan luas. Terpulang kepada kita nak tak nak. Dia dua tu atas dunia ni. Nak tak nak. Nak buat tak saya buat. Say tak say. Bahasa Kelantan kata say ke tak say. Nah, kalau say mari. Tak say tak sah. Nak tak nak. Yang kedua mudah lagi ni. Tak payah pakai duit. Yang kedua, dan mengucapkan salam sama ada orang yang kamu kenal atau tak kenal. Jumpa orang, assalamualaikum. Habis cerita. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Kita hari ini jangan bagi salam orang yang kita kenal aja bagi salam, hok tak kenal awak dah. Lalu view selesai. Bang tiok lalu dekat. Mana dekatnya kita? Tak bagi salam kalau tak kenal. Allah kalau hak dia kenal kok hujung dunia ni. Assalamualaikum, jauh lagi lah. Nabi kata, orang yang kamu kenal, orang yang kamu tak kenal, assalamualaikum. Yang pasti kita pasti dia tu orang Islam lah. Hadis yang keseterusnya, hadis yang ketujuh dalam bab ini, nombor 551. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allah ta'ala bihal jannah. Rawahul Bukhari. Maksudnya ada 40 jenis amalan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 jenis amalan. Arba'una khaslah. Amalan kebajikan yang kita boleh buat tu 40 jenis. Amalan yang paling tinggi nilainya ialah meminjamkan seekor kambing untuk diperah susunya. Masya Allah. Kita ni contohlah, kita ada kambing banyak, kambing kita banyak. Kita tengok orang miskin, kita pun ambil seekor kambing yang ada susu, kita beri pinjam dia. Jaga kambing ni, beri makan dia cukup-cukup, susu ambil minum. Itu dia panggil manihah. Kalau zaman kita ni nak beri pinjam apa? Ada susu. Tak ada susu, ten susu ya bagi. Baru ada susu dah. Sekarang ni satu fenomena baru. Orang hantar mari mesin air. Macam-macam jenama mesin lah. Kalau kita sebut nama kan. Macam kita ni ejen jual barang tu pula. Tak apalah. Apa-apa saja nama. Dia hantar mari letak di masjid. Letak di pondok, letak di surau, letak di asrama pelajar, di sekolah. Itu pun insya-Allah walaupun nilai dia taklah sama air mineral, air bersih ni tidaklah semaha susu, tapi kepentingan meminum air bersih itu besar kan. Jadi insya-Allah ana kata ini hazat ijtihad minni, mana pandangan saya lah. Kita kata insya-Allah walaupun kita tidak ada kambing untuk disewa, kita ambil mesin air letak. Kita beli mesin air, kita di rumah orang miskin. Makcik ada air bersih, air tapi tak ada. Bakal ngomong air pahit tu ya. Tak. Hak sedaknya kita tanya dia, minum air pahit ni jak bila lagi? Bila-bila. Pernah sakit perut? Tak. Pasal itulah kadang-kadang kita dengar orang mengepe mesin air ni, macam kalau tak minum air dia orang sakit perut kita. Tapi makcik ni minum air kapur, air pahit tu dia minum, tak sakit perut. Ya, tak. Tapi ialah jangka masa panjang, macam-macam teori. Kita ambil mesin air kita rumah dia, sela minum. Tapi ingat, bayaran dia punya cas servis ni mahal juga. Mana kalau letak mesin air, letak mesin air saja, sekali ingat bayar dia punya upah bayaran, dia punya cuci bersih kena bayar sekali. Nabi kata apa? Di antara yang terbaik pinjam minum, sebab sedap minum hak baru-baru ni kan, dia perah dia minum. Masya-Allah tabarakallah. Banyak lagi ni proses-proses.
Contohnya kalau kita ada duit, kita beli sarang apa nama ni lebah orang perak ni apa nama? Kelulu. Kelulu. Hang ambil madu kelulu ni tok kat rumahmu. Seduk boleh minum. Oh, besar pahala dekat dengan manihah juga ni. Macam-macam alat kita boleh buat. Baik. Dan sesiapa sahaja yang melakukan salah satu daripada 40 jenis amalan itu, syarat dengan hanya mengharapkan pahala dan membenarkan apa yang dijanjikan padanya. Siapa janji? Allah melalui lidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia buat gini ni pahala dia, nescaya Allah Taala akan memasukkannya ke dalam syurga kerana amalannya itu kerana Allah Azza wa Jalla. Amalan dia itu semata-mata kerana Allah. Allah janji nak pergi syurga. Kita kata masya-Allah, tabarakallah. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Menarik. Nah, tawaran-tawaran istimewa ni cukup besar. Kita cubalah buat. Kalau kita biasa pergi negeri Arab kan, ana tengok di Mekah ke Madinah, rumah orang Arab di pagar dia tu ada paip, kepala paip. Kita buka air sejuk. Dia ada mesin air dalam dia tapis. Holo paip depan. Negeri Arab ni kalau musim panas, berasak panas. Jadi kita berjalan berasa ketik, kepala paip ada. Tak ada. Oh, sedap air sejuk. Allahu akbar. Musim panas ni sejak air sejuk ada air teh. Kan? Macam mana kita nak budayakan masyarakat kita ni, kita buat letak air. Tapi lah ni setakat ni alhamdulillah di masjid kita ni pun banyak beberapa penapis air dah orang mari hantar. Kita kata jazahumullahu khairan. Hadis 552. Wa an Abi Umamah. Tengok Abi Umamah ni nama dia Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibn Adam, innaka an tabzulal fadla khairul laka wa an tumsikahu syarrul lak wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ul wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Rawahu Muslim. Sabda Nabi SAW, wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu memberikan lebihan hartamu, maka itu sangat baik bagi kamu. Maknanya harta hak kita tak guna. Duduk dalam akaun tu berjuta ada. Kita ada juga juta. Juta apa? Juta rupiah boleh. Juta ringgit mana ada? Kan? Maknanya beratus ribu ada duit, tak kosek, tak bergerak pun. Ataupun banyak dia punya apa-apa sajalah. Dia beri harta lebihan daripada hak dia guna, maka itu sangat baik bagimu. Dan sekiranya tidak, harta tu disimpan, maka itu sangat buruk baginya. Tak molek. Sebab apa tak molek? Sebab dia duk simpan harta tu, akhir sekali jadi hak orang, tak jadi hak dia dah. Bila dia mati, tidak salah kamu hidup dengan ala kadar. Makna kita hidup sederhana itu molek. Utamakanlah dalam memberi nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Kita wajib nafkah kepada siapa? Keluarga kita dulu. Tangan yang di atas, yakni orang yang memberi, lebih baik daripada tangan yang di bawah, yakni orang yang meminta. Hadis rawahu Muslim. Dalam hadis ni banyak kali dah ana sebut, mana Nabi kata pemberi itu lebih baik daripada penerima. Satu dimensi lagi, boleh jadi pulangan orang yang menerima beri kepada pemberi lebih besar. Contoh, kita beri derma kepada orang miskin. Orang miskin yang ambil duit kita untuk dia beli keperluan dunia dia. Dia nak beli makanan, dia beli pakaian, beli ubat-ubatan contohnya. Tapi kita ingat, hak dia weak kita, hak orang miskin bagi kepada kita, apa dia? Pahala untuk akhirat kita.
Maka karena itu para ulama kata, kalau kita nak banding dari sudut dimensi pulangan akhirat, artinya orang yang menerima beri kepada kita lebih baik daripada kita beri dia. Kita beri pada dia, dia nak sesama masalah dunia dia. Dia beri kepada kita pahala untuk akhirat. Allahu Akbar. Maka karena itu jangan kita sombong dengan orang miskin yang kita derma pada dia. Jangan. Dia beri akhirat. Dia beri pahala besar kepada kita. Hadis Nabi ini tak salah, betul. Cuma kita tafsir dari satu sudut lain. Hadis 553. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-islam syai'an illa a'tahu wa laqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain faraja'a ila qaumihi faqala ya qaum aslimu fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yu'ti 'ata'an man la yakhshal faqra wa in kana ar-rajulu la yuslim ma yuridu illa ad-dunya fama yalbasu illa yasiran hatta yakuna al-islam ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha, rawahu Muslim. Maksudnya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu untuk kepentingan Islam, mana orang mari minta atas nama Islam, baginda tidak akan menolaknya, dia akan beri. Sesungguhnya kata Anas, aku pernah menyaksikan bahawa ada seorang laki-laki yang datang dan meminta sesuatu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda memberi kambing yang berada di antara dua bukit. Allah, kambing celah bukit itu Nabi bilang kepada dia, berapa ratus ekor. Lalu orang itu kembali kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, masuklah Islam, cepat masuk Islam. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberiku suatu pemberian seperti orang yang tidak takut miskin. Dia tu cara dia beri tu, dia tak takut miskin, dia beri habis. Sekalipun orang itu masuk Islam hanya kerana menghendaki dunia, asalnya dia masuk ni kerana nak harta tu. Tetapi tidak lama kemudian Islam menjadi agama yang lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Rawahu Muslim. Maknanya elok kita beri bantuan ini kepada orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, ataupun orang yang nak berjinak-jinak dengan Islam, biar dia rasa Islam tu baik, mesra. Jadi orang ni pun, sahabat ni, bila boleh kambing, balik berdakwah dia, cepat masuk Islam. Kambing Muhammad beri tu, Allah, asas ya, dia masuk Islam kerana kambing, tapi akhirnya Islam menjadi agama dia yang dianuti. Alhamdulillah. Zaman kita ini ada juga masuk Islam kerana nak kahwin. Ni tak tahu, kita nak kiyah dengan kambing boleh tak boleh? Mula-mula dia masuk Islam kerana nak kahwin. Tapi bila dah kahwin, dia belajar betul-betul Islam, Islam dia jadi mantap. Ada. Yang kita bimbangnya anak orang Islam ni. Dia sendiri pun tak solat, dia sendiri pun berjerabah apa hatu pari, tak tutup aurat, kelih kau kuku dia tu macam kucing, tak kerak kuku. Macam mana kita nak harap orang ni nak didik orang putih masuk Islam tu? Itu masalah kita. Tapi kalau betul-betul kita ni boleh dakwah dia, sangat besar. Dia masuk Islam, nak ke perempuannya tahu. Kita tak boleh belah hati orang. Dia bersedia nak masuk Islam, itu satu kebaikan. Cuma kita bimbang anak kita ni, anak orang Islam ni pula tak boleh bimbing dia. Anak duduk di pejabat agama, orang kata mari tak tengok orang nak masuk Islam, boleh jadi saksi, tengok. Sudah berzakat syahadah, tanya selalu, bila boleh akad nikah? Kata nanti dulu, belajar kok Fatihah dulu, mandi-mandi junub tak uti lagi. Kata tunggu dulu.
Mana pejabat agama mungkin dia akan ambil tempoh 3 bulan kau belajar dulu, kemudian interview balik, dah boleh solat, dah betul syahadah, dah faham dah Islam, rukun Islam, baru kita kahwin je. Akak lepas apa ni syahadah sini, pejabat tok qadi, dia akak nikah di rumah imam, mani junub betul reti, tak boleh, kena ada masa. Kena ada tempoh. Biar betul-betul nampak dia komitmen kepada Islam, baru kita kahwin. Ada ramai yang asalnya kahwin, lepas tu memang jadi warak sungguh, jadi muslim yang sejati, ada, alhamdulillah. Hadis ini dalam Muslim, tengok hadis 554. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasma. Faqultu ya Rasulullah la ghairu haula'i kanu ahaqqu bihi minhum. Qala innahum khayyaruni an yas'aluni bil fuhshi fa'atiyahum aw yubakhiluni walastu bibakhilin, rawahu Muslim. Nah, tengok. Pernah hadis lagu ni. Dah. Daripada Sayyidina Umar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi sesuatu. Nabi kita bagi benda. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain orang itu masih banyak lagi orang yang lebih layak, lebih berhak menerimanya. Ni penting ni. Hak ni ketua-ketua kampung, wakil-wakil rakyat ni kena belajar dia. Dia kata apa? Nabi kata apa? Sesungguhnya mereka yang meminta kepada itu memberikan pilihan kepadaku, iaitu sama ada mereka minta dengan paksa, kemudian aku berikan apa yang mereka minta, ataupun mereka akan mengatakan, menganggap, zaman kita hari ni tularkan, viralkan, aku ni kedeku, sedangkan aku ni bukan orang kedeku. Masya Allah, tabarakallah. Yas'aluni bil fuhsh. Ada orang yang mari minta dengan Nabi, minta kuat, Muhammad bagi pada kami. Kalau tidak, dia gitu tuduh Nabi buah bakhil. Jadi Nabi kata, aku bukan bakhil. Daripada dia buat dosa kerana aku, menjatuhkan kredibiliti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beri. Jadi ada kalanya kita kena belajar fiqhus sirah lagu ni. Yang pertamanya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat sabar sikap dia. Orang kata dia macam-macam, Nabi kita senyum, ya boleh ya bagi. Kita tu baik kata kita, jawab dia beramak dulu, nak boleh bagi kan, dia bagi. Maknanya kita kena tengok projek kecil dalam kampung ni, ada kumpulan hok gedebel, tak tu orang panggil hok pala kerah, tak kerti bahasa ni. Kalau kita beri projek ni ke orang ni, mereka ni pula menimbulkan masalah, memberontak lah apa dia. Jadi ada kalanya kita terpaksa kena memberi mengikut tuntutan puak-puak ni kerana maslahah tadi. Ada. Itu dia panggil siasat syariah. Kenapa beri ke dia? Tak boleh buat ni. Kalau kita tak bagi, dia kata macam-macam, dia tu lah habis kedai kopi yang jaja dia. Kita pergi kedai kopi, kata bahasa bakhir dia tu bahasa kopi. Penat main yang tulah dia ni. Zaman ni zaman Facebook pula ni. Dia ambil gambar kita yang tulis situ kan. Orang percaya selalu. Kita duk kempen hak sunnah Nabi, seorang beramal tak apa jadi. Sekali orang gitu tulis buat fitnah, maju. Masya-Allah, tabarakallah. Inilah yang kita bimbang hari ni. Ada orang kita terpaksa kena bagi derma kepada dia, nak tutup mulut dia. Kalau tidak, mulut jahat, dia buat tuduhan jahat pada kita, walaupun kita betul. Kalau dia tuduh pun memang fitnah, tapi kita tak boleh buka pintu fitnah ni. Pintu fitnah ni kalau buka, banyak mudarat akan masuk. Banyak mudarat akan masuk. Allahu Akbar. Tengok hadis 555. Wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu annahu qala bainama huwa yasiru ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam maqfalahu min Hunain
fa'aliqahu al-a'rab yas'alunah hatta tarruhu ila samurah fa khatafat rida'ahu fa waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala a'tuni rida'i falau kana li 'adadu hadhihi al-'idati na'aman laqasamtuhu bainakum thumma la tajiduni bakhilan wala kazzaban wala jabana. Kata di Jubair, ketika dia dalam perjalanan bersama Nabi pulang dari perang Hunain, tanda pelajar. Perang Hunain ini bila? Selepas pembukaan kota Mekah, maknanya bulan Syawal tahun yang ke-8. Nabi balik, tiba-tiba datanglah orang-orang Badui berjumpa dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihimpit Nabi sehingga baginda terpaksa pergi ke sebuah pokok samurah. Tanda ni, pokok samurah ni pokok yang berduri. Pokok al-udah. Bila pergi dekat pokok, Nabi tak nak pergi dah, rapat ke pokok. Sementara kain selendang baginda jatuh. Fa khatafat rida'ahu. Masya-Allah. Dia ambil kain Nabi. Khatafat mana ambil. Ini kain ridak ni Nabi tak ada tekok. Selimut. Nabi kita bersabda, berikan selendangku. Mai, kain aku tu, ridak aku hantar balik. Sekiranya aku memiliki banyak pokok-pokok sebanyak pokok-pokok berduri ni sebagai harta, maka aku akan berikan kepada kamu semua, lalu kamu semua tidak akan mendapati aku seorang yang kedekut, tidak juga sebagai pembohong, dan bukan sebagai pengecut. Nabi kata aku ni bukan bakhil, bukan bohong, bukan pengecut. Jadi Nabi nak ajar kepada kita supaya jangan ada sifat ni. Ini setengah orang ni dia nak tunjuk dia tak bakhil tapi dia bohong, berjanji macam-macam nak buat, akhir sekali tak bagi. Ada juga lagi tu. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Allahu akbar. Maknanya kalau kita baca tengok sejarah-sejarah Nabi kita ni lemah lembut dia. Dia layan kerenuh puak-puak kafir. Puak-puak Badui. Puak Badui ni. Badui ni kasar, dia mari nak kain Nabi nya ambil. Nabi kata hantar balik kain tu. Kalau sebanyak pokok ni ada kambing aku bagi kamu, tapi hari ni tak ada benda. Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam. Hadis 556. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun mimmal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla. Rawahu Muslim. Maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu tidak akan mengurangkan harta. Macam mana sedekah jadi tak kurang harta? Pelik ke tidak? Semalam duit kita ada 50,000 dalam bank, kita sedekah 5,000 ke pondok, tinggal 45. Macam mana kita nak faham Nabi kata tak kurang pahala? Tak kurang duit kita. Kata di para ulama, Allah Ta'ala berkatkan harta dia tu, maka dia ganti dengan hak lain. Ataupun tak kurang tu maknanya kita hanya pindah akaun je. Macam kita ini banyak bank ada bank Islam, ada bank Rima, ada bank tu. Jadi kita ambil daripada bank satu ni pergi ke bank dua, duit kita tak ada dah lah. Duit dalam bank nombor satu ni ada 1 juta contohnya, tapi kita transfer ke bank nombor 2 500,000, duit kita juga. Adakah kita nak kata kurang dah duit aku lah? Maknanya maksud dianya, kalau kamu sedekah harta kamu tidak kurang, sebab
yang tak ada dalam akaun tapi masuk dalam akaun akhirat besar lagi. Itu maksud dia. Mana dua maksud dah, sama ada tak kurang itu dengan mana Allah Ta'ala bagi berkat, dia ganti dengan hak lain, ataupun kita hanya pindah akaun daripada akaun dunia kepada akaun akhirat, tak kurang lah tu. Mana pitih mugi 50,000 gimana tu, aku wakaf tanah pondok, tak kurang. Allahu Akbar. Tengok dalam hadis ni panjang lagi terjemahan tu. Nabi kata apa? Tidak ada orang yang beri maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambahkan kemuliaannya. Allahu Akbar. Orang buat salah kita maaf. Dia tu kata, biar, astagfirullahalazim. Apa jadi? Allah akan angkatkan kemuliaan kita. Masya Allah. Tidak kata, dia tu hina. Pasal apa hina? Orang duduk maaf kau orang. Hina maaf orang. Tak. Orang buat fitnah kita. Ya, kita boleh pahala dia. Masya Allah. Dan tidak ada orang yang bersifat tawaduk, merendah diri kerana Allah, nescaya Allah akan mengangkatkan darjatnya. Tak sombong kita. Kita orang baik-baik ni duduk dekat ujung dunia mana pun, duduk dalam majlis ujung sekali tepi tangga, kita tawaduk, Allah Taala akan angkat darjat. Orang kata, "Oi, Syekh mari." Masya-Allah tabarak. Ni setengah orang ni tak boleh. Kalau tak ada kerusi VIP depan, jangan panggil dia. Kena sumpah depan orang. Jadi kita kena belajar. Hadzal hadis rawahu Muslim. Hadis yang seterusnya 557. Ini panjang sikit. Hadis yang ke-557. Wa an Abi Kabsyah Umar bin Sa'd al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salasatun uqsimu alaihinna wa uhadditsukum hadisan fahfazuhu. Tanda kita. Nabi kata apa? 3 perkara yang aku bersumpah di atasnya, dan aku akan mengatakan suatu perkara itu kepada kamu semua. Apa dia 3 perkara? Tanda. Yang pertama, letak nombor baru kita jadi mudah nak faham. Yang pertama, ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin. Yang pertama, tidaklah seorang itu, harta seorang itu berkurang kerana sedekah. No. Kita sedekah, harta kita tukar akaun ataupun Allah Ta'ala tambah yang lain. 1. Wala zulma 'abdun mazlamatun sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza. Tidak ada seorang yang dizalimi, orang khianat ke dia, lalu dia bersabar, melainkan Allah Ta'ala akan menambahkan kemuliaan untuknya. Orang khianat kita sabar, tak sudut balas balik, tak sudut jawab balik, Allah akan beri apa? Beri kemuliaan pada dia. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin au kalimatan nahwaha. Yang ketiga, dan tidaklah seorang hamba itu membuka pintu meminta-minta. Kerja dia duk minta sedekah, melainkan Allah akan membukakan pintu kemiskinan untuknya. Miskin orang ni, hati dia tu kodok nohok orang, dia kerja malas. Tak. Itu 3 perkara. Kita pindah pula kepada hak lain pula. Wa uhadditsukum hadisan fahfazu. Qala innamad dunya li arba'ati nafar. Dan aku, kata Abu Kabsyah, dan aku akan mengatakan sesuatu perkara pada kamu semua, hendaklah kamu semua mendengarnya. Dengar molek. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia itu kepada hanya untuk 4 jenis manusia. Tanda kita masuk dalam kategori mana? Kategori 4 jenis ni. Yang pertama, abdun illa ma min abdi.
razaqahullah. Abdin razaqahullahu ta'ala malan wa ilman. Letak nombor situ. Yang pertama, seorang hamba yang dikurniakan harta dan ilmu oleh Allah Ta'ala. Tu habis dua-dua. Harta ada, ilmu ada. Dengan ilmu dia bertakwa kepada Allah, dan dengan harta dia menyambung silaturahim, dan dia mengetahui bahawa Allah Ta'ala memiliki hak padanya. Maknanya hak Allah Ta'ala ni apa dia? Zakat, kan? Dan ini adalah tingkatan manusia yang paling baik. Manusia yang paling baik ada ilmu dengan ada harta. Lepas tu dia guna harta tu untuk kebajikan, ilmu dia amal dan dia ajar. Ini manusia paling baik. Tulis nombor 2. Wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyati. Seorang hamba yang diberi ilmu tapi tak beri harta. Macam kita lah kali ni. Ilmu ada sikit-sikit, harta tidak ada. Tetapi dia mempunyai niat yang baik. Tanda tu. Orang ni ada ilmu tak ada harta, tapi dia punya niat tinggi. Dia kata apa? Niat yang tulus seraya berkata, kalau aku memiliki harta, nascaya aku akan melakukan seperti amalan si fulan. Kalau aku ada harta, seperti dia juga. Derma, infak, tolong orang. Apa jadi? Maka dia mendapat apa yang dia niatkan. Pahala mereka berdua sama. Masya Allah. Tanda tuan-tuan. Ini penting hadis ni. Oleh kerana kita ni niat molek, maka Allah Ta'ala beri pahala kita dengan pahala si kaya yang menderma itu sama. Dia dengan harta, kita dengan niat. Masya Allah. Niat ni tak kena bayar. Betul tak? Kena bayar niat? Tak kena bayar. Kena ikhlas. Baru betul. 3, 2. Mari kita pergi yang ketiga pula. Wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilma. Sebalik pula. Yang ketiga, seorang hamba yang diberi harta oleh Allah Ta'ala tapi tidak diberi ilmu. Kaya, tak ada ilmu. Maka dia menggunakan hartanya untuk perkara-perkara yang tidak diketahuinya. Saudaralah, dia pergi buat benda hak dia tak reti. Orang minta derma nak buat pesta, mencari bintang popular, derma juga dia. Tarian gagap apa benda, iklan dalam TV, dalam khabar, bui taja juga dia. Jadi penaja. Dia juga tidak bertakwa kepada Tuhannya dengan harta itu, dan tidak menyambung silaturahim, serta tidak mengetahui hak-hak Allah Ta'ala, zakatnya tidak ada. Ini adalah tingkatan manusia yang paling buruk, paling jahat. Ada harta, duk perhabis di tempat maksiat, tapi dia tidak ada ilmu. Kita pergi kepada kumpulan yang keempat macam mana? Seorang hamba yang tidak diberi harta atau ilmu. Dua-dua tak ada. Miskin, jahil. Namun dia berkata, dia mana tidak jahil benar ni, cuma tak ada ilmu. Dia berkata, kalau aku memiliki harta, pasti aku akan melakukan seperti yang dilakukan si fulan orang kaya. Kalau ada harta, aku nak buat seperti dia. Itulah niatnya. Maka kedua-duanya pun akan diampun sama. Sebab apa? Dia tak erti, kan? Tapi dia nak buat benda baik supaya orang itu baik. Maka dia juga boleh pahala yang sama. Alhamdulillah. Tanda tuan pelajar-pelajar, hadis ini rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Tanda itu. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan niat. Innamal a'malu bin niyat, kan? Dalam hadis Nabi kata amalan itu dengan niat. Tengok, dengan niat kita boleh challenge, boleh duduk bersama dengan orang yang buat sungguh. Masya Allah, itu kelebihan lah.
Hadis yang ke-558, wa an Aisyah radhiyallahu anha annahum zabahu syatan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minha. Qalat ma baqiya minha illa katifuha. Qala baqiya kulluha ghaira katafiha. Ghaira katifiha. Tengok kalau orang ngaji nahwu dia lain tu. Ma baqiya minha illa katifuha. Hak ni baqiya kulluha ghaira katifiha. Mana belajar kita nak suruh error sikit. Kena belajar. Kan? Tengok hadis makna dia. Kata dia Aisyah, satu hari para sahabat sembelih seekor kambing. Melih kambing sedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, masih adakah lagi bahagian yang tinggal? Ada lagi hak tinggal kambing itu? Kambing hak sembelih ada lagi? Aisyah menjawab, tidak ada kecuali tulang rusuk. Dia kata kat tulang rusuk sini. Katif ni tulang bahu, tulang bahu. Ke kambing ni kalau kita makan daging BBQ tu, hak daging di bahu tu sedap. Dia panggil tulang kipah apa? Sini. Kan? Sedap kalau kita kikih tu, titik air liur dengar. Nah. Cicah bakar kambing. Kata Aisyah, tak ada dah. Ni hak di bahu dia, bahu kambing. Nabi memang suka makan situ. Maka Nabi pun jawab sallallahu alaihi wasallam, semua ada kecuali tulang rusuk tu tak ada. Sebab apa tak ada lagi? Sebab hak tu tak sedekah lagi. Masya-Allah. Hak lain tu habis sedekah belakang. Ada ke apa tu? Ada pahala belakang kecuali tulang rusuk. Tulang paha hak mu tak sedekah tu, hak tu tinggal lagi. Allah, kata Nawawi, penjelasan hadis ini adalah mereka yang menyedekahkan seekor kambing, daging kambing itu selain tulang kipas dia, tulang bahu dia tu, maka baginda bersabda semuanya ada pahala bagi kita di akhirat kecuali hak tulang ni tak ada pahala lagi sebab belum sedekah lagi. Itu ayat ni. Maknanya hak lain tu tak lagi, tak gezek lagi pahala. Duk gezek nak beri ke anak kau, beri ke siapa? Allahu akbar. Hadis 559. Wa an Asma binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuki fayuka alayki. Dengar hadis ni pelik bunyi, la tuki fayuka alayki. Wa fi riwayatin anfiqi au infahi au indahi wala tuhsi fayuhsi Allahu alayki wala tu'i fayu'i Allahu alayki, muttafaqun alaih. Bahasa dia tu bahasa Arab. Daripada Asma binti Abi Bakar, kakaknya Aisyah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, janganlah kamu menyimpan sesuatu yang ada di tanganmu, kerana sekiranya begitu Allah akan menyimpan rezeki ke atasmu. Mu jangan simpan. Kalau ada makan yang lebih, jangan tunggu lebih tak habis. Lah, kita banyak kita buat ni. Hak kita nak makan banyak mana? Suka molek-molek. Hak lebih tu masuk dalam bekas, sedekah lalu. Nanti tu kita makan hak lebih kita. Orang kapur kata dedeh dah. Dah ujung-ujung patak puyuk. Baru nak sedekah. Lah, darjat yang tinggi, kita tengok orang kita lebih, wis lalu. Dalam riwayat lain disebut, berinfaklah, sedekahlah. Dan janganlah kamu berkira-kira, banyak dah dah. Mari sedekah dah. Kira-kira dia puasa dia banyak. Kerana nanti Allah akan berkira-kira rezeki nak diberi. Makna tu awak kira juga dengan kita. Mu ni bakhil ni, tak sah. Nak beri rezeki padamu. Dan janganlah kamu tutup rapat laci tempat menyimpan makanan itu, kerana nanti Allah Ta'ala akan menutup rezekimu. Apa maksud dia? Tutup rapat ni.
Maksud dia tak sedekah lah. Peti rumah kita tu penuh. Hak tahu lepas ada lagi. Punyalah saya buka-buka. Lah. Hak tahu lepas. Baru ni itulah dalam Facebook. Anak dia simpan peti. Hak mak dia simpan berapa dia tahu bagai. Berapa puluh tahun dulu. 15 tahun ke berapa dulu dalam peti tu. Kita pun kena ada operasi. Sebulan sekali kak keluar bagai-bagai tengok. Rasa tak makan dah. Sedekah. Jangan tunggu kolak baru nak sedekah. Berulat. Berulat tak boleh lah kan. Tunggu nak expired date. 3 hari lagi nak habis tempoh sedekah. Kita pun tak siap makan, orang lain pun tengok cari sakit perut ni. Jangan boleh lah gitu. Kita kena sedekah waktu kita sayang. Itu baru pahala besar. Allahu Akbar. Nabi kata apa tadi? Sedekah. Dan janganlah kamu tutup rapat laci tempat menyimpan makanan itu, kerana nanti Allah Ta'ala tutup pintu rezeki. Pintu rezeki ni percayalah, orang sedekah banyak, insya-Allah rezeki dia banyak. Kita tengok ni orang-orang hak pemurah ni. Masya-Allah. Rezeki dia tak putus. Lagi dia sedekah, lagi banyak rezeki mari. Masya-Allah. Hadis 560. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul masalul bakhil wal munfiq kamathali rajulaini 'alaihima jubbatani min hadidin min sudayyihima ila taraqihima fa ammal munfiqu fala yunfiqu illa sabaghat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfiya bananah wa ta'fu atharah wa ammal bakhilu fala yuridu an yunfiqa shay'an illa laziqat kullu halqatin makanaha fahuwa yuwassi'uha fala tattasi' muttafaqun alaih. Benar sikit ni. Perhati molek. Nabi kata bandingan perumpamaan orang bakhil, orang kedekut, bagaimana dia punya status. Orang bakhil ni orang kedekut lah. Dan orang yang menginfak harta dia, beza dua tu. Bagaimana dua orang yang seperti dua orang yang memakai baju besi yang hanya menutupi sebahagian dadanya. Sekerak. Adapun orang yang suka berinfak, maka setiap kali dia berinfak nasaya bajunya semakin tertutup sehingga akhirnya menutupi seluruh badannya sampai kepala hujung kakinya. Mana baju perisai sakak. Sedap tu. Sedangkan orang yang kedekut, setiap kali dia tidak mahu berinfak dengan sesuatu apapun, baju besinya akan menjadi ketat dan tubuhnya yang terdedah kekal terdedah, dan ketika dia mencuba untuk melonggarkan, maka dia tidak dapat melonggarnya. Muttafaqun alaih. Apa dia maksud? Maksudnya bahawa seorang yang suka berinfak, setiap kali dia sedekah, maka bajunya semakin sempurna dan memanjang, menjulur ke belakang dan menutupi kedua kaki. Mana lagi banyak kita sedekah, apa jadi? Makin banyak kawalan tubuh kita tu daripada api neraka. Kan dalam hadis Nabi kata apa? Yang kita dah baca dulu, seorang itu tahta zilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Seorang yang sedekah itu, dia akan boleh duduk di bawah bayangan sedekah dia pada hari kiamat. Kita baca dah hadis halamak kiamat, hadis cerita ahwal yaumil qiyamah, hari kiamat esok matahari dekat dengan kepala. Betul tak? Dekat dengan kepala. Lah ni berapa juta batu panas. Dekat dengan kepala sejekar. Ada kata mil sebatu. Maka Nabi kata orang yang sedekah, dia boleh duduk di bawah bayangan teduh, tak kena matahari. Selamat dia. Kan? Ada juga Nabi kata ittaqunna walau bisyikki tamrah. Nalah kamu buat dinding pemisah di antara mu dengan kau walaupun dengan sedekah setengah biji tamar. Ini hadis. Itu ibaratlah.
Nabi kata buat yang barak, malah setiap kali kita sedekah, baju besi kita makin besar, akhirnya dia tutup semua tubuh kita. Alhamdulillah daripada api neraka. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis 561, ada dua hadis lagi dah. 561, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyib fa inna Allaha yaqbaluha bi yaminihi summa yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabal, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersedekah dengan nilai sebiji kurma daripada hasil usaha yang baik yang halal. Makna ibarat kata, mu sedekah sebiji kurma, tapi benda yang kamu sedekah itu daripada harta yang halal. Ini penting. Nak sedekah jangan cari duit haram sedekah lah. Yang mana Allah Ta'ala tidak akan menerima kecuali yang baik. Tuhan tak terima pahala dia kecuali hak halal. Sedekah hak lain tak jadi. Maka sesungguhnya Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Dalam masalah ayat-ayat hadis-hadis sifat, ayat mutasyabihat ni kita dah bincang dulu kan, bahawa para ulama salafus salih dia tidak takwil, dia kekal dengan begitu. Orang lain kata maknanya Allah Ta'ala bagi rahmat, yang kalah panjanglah, kita pun kekal gitulah. Allah Ta'ala menerima dengan tangannya, jangan tanya macam mana. Kemudian memeliharanya untuk orang yang bersedekah itu, sebagaimana salah seorang di antara kamu semua memelihara anak kuda sehingga sedekah itu menjadi sebesar gunung. Mana sedekah kita tersubur, makin hari makin besar kan. Muttafaqun alaih. Baiklah, hadis yang terakhir dalam bab kita ini, hadis yang ke-17 ataupun nombor dia 562. Wa anhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi falatin minal ardi fasami'a sautan fi sahabatin isqi hadiqata fulan fatanha dhalika as-sahabu fa afragha ma'ahu fi harratin fa idza sharjatun min tilka ash-shiraji qad istaw'abat dhalika al-ma' kullahu fatatabba'a al-ma' fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilu al-ma'a bi mishatihi faqala lahu ya Abdallah masmuka qala fulan lilismi alladhi sami'a fi sahabati faqala lahu ya Abdallah lima tas'aluni an ismi faqala inni sami'tu sawtan fi sahab alladhi hadha ma'hu yaqul isqi hadiqata fulan lismika fama tasna' fiha faqala amma iz qulta hadha fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi sulusihi wa akulu ana wa iyali sulusan wa aruddu fiha sulusahu, rawahu Muslim. Maksud dia dengan hadisnya, Abu Hurairah cerita, Nabi kita bersabda, suatu ketika ada seorang laki-laki yang sedang berjalan di padang pasir. Tiba-tiba dia mendengar suara di awan. Dia berjalan, langit gelap, langit nak hujan. Dia dengar suara di awan, isqi hadiqata fulan. Bawa air ni disiram kebun si fulan, disebut nama. Lalu awan itu bergerak menuju tempat kebun. Awan apa berjalan. Si hok dengar suara ni ikut awan. Lalu turunlah hujan lebat di atas tanah gersang yang berbatu hitam. Makna tanah ni kering dah, berkah kata orang. Kemudian semua air hujan itu mengalir ke dalam suatu alur yang menuju ke suatu arah. Laki-laki itu pun berjalan mengikut arah alir air hujan itu, iaitu air nak gimana. Tiba-tiba dia terpandang seorang petani sedang menggunakan cangkul
bagi mengalir air itu ke dalam kebunnya. Jadi pocik ni pun buka lorong biar air itu jalan lagi dalam kebun. Laki-laki itu bertanya, hok dengar suara tadi, dia tanya kepada petani, siapa nama tuan? Tuan nama apa? Dia pun jawab, nama dia fulan. Dan nama itu seperti nama hok dia dengar dalam awan tadi. Mana hok malaikat dia cakap gisuah sini. Pemilik kebun itu pun tanya balik, ya Abdullah, kenapa tanya nama saya? Pasal apa tanya nama? Nak berkenalan kah? Kalau kita kan nak berkenalan ya. Maka dia menjawab, aku dengar suara di awan yang menurunkan hujan ini. Awan itu berkata, siramilah kebun si fulan. Dan nama tu nama awak. Nama aku dengar adalah awan tu nama tuan. Sebenarnya apa yang kamu lakukan dalam kebun? Dia pun tanya, mu buat apa ke kebun mu sampai awan? Mu sorak tu, malaikat dalam awan nak pergi bawa nak pergi siram kebun mu ni. Apa hikmahnya? Apa berkatnya tuan? Pemilik kebun menjawab, kerana kamu bertanya seperti itu, sesungguhnya aku selalu menghitung baik-baik hasil kutipan kebun ini. Mana hasil kebun diambil, lalu aku menyedekahkan 1/3. 1/3 sedekah. 1/3 lagi aku makan bersama keluargaku, dan 1/3 lagi aku kembali semula jadi benih. Berkat tak berkat? Berkat lah. Maknanya yang pentingnya 1/3 tu keluar zakat. Yaumah hasadihi, hari dia mengetam padi ke apa dia gandum ke. Mana 1/3 sedekah, termasuklah zakat tu kan. 1/3 makan, 1/3 jadi benih. Berkat. Siapa mereka? Awan bercakap nak pergi siram kebun si fulan. Allahu akbar. Alhamdulillah, perlahan-perlahan kita berjalan, tamatlah kita bab yang ke-60. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, bab yang ke-61, babun nahi anil bukhli wasyuhi, bab larangan bersifat bakhil dan kedekut. Dia dua tu ya, bukhli, bakhil, syuh. Syuh ni kedekut. Rasanya bakhil yang kedekut tu lebih tinggi kedekut lagi. Nah, yang kedekut dia ni, kalau orang Kelantan, kupi bakhil kedekut, mana tinggi? Kedekut. Kedekut ni berat lagi rupanya. Tak apalah. InsyaAllah kita akan baca dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.